Soalan seterusnya, saya seorang ibu tunggal, ada anak, semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah kahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang bujang, saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana orang yang berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. Ini baru soalan. Ini soalan terakhir kita malam ni. Kering tekuk dah hamba. Kita baca mula. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah berkahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang, yakni bujang, saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda sebagaimana orang yang sudah berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tetapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati. Kepada seorang ustaz, tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu sahaja, malah saya redha giliran saya 2 hari sahaja dalam seminggu dan 5 hari untuk isteri pertamanya. Sekian, terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. Ustaz mana tahu? Ni, tak ni. Ustaz ni? Jauh. Mana ada? Ustaz mana ni? Baik, seorang perempuan, dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke, tak kira lah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia. Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawasanya dia ni sanggup bermadu? Nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ni dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin 2, dia kata gatal, miang. Kalau dak kahwin, dia kata dak gok cetong. Kahwin kena, dak kahwin pun dak kena. Ini jenis Melayu ni. Faham? Kalau kahwin dia komplain. Orang kahwin sama umur, dia komplain. Dia kata orang tak kahwin sama umur, patutnya laki-laki tua 3-4 tahun pada puan. Dia komen kau. Patut tua pula kahwin dengan muda, laki-laki 60, hak puan 30. Dia kata hak puan ni nak rebut harta. Hak puan pula tua 60, hak laki 25. Dia kata hak puan ni main bomo. Jadi serba tak kena ni jenis Melayu. Kahwin dengan janda, dia kata takkan tak ada anak dara, apa pergi kahwin janda. Ni persepsi masyarakat, mentaliti dia rosak. Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami, bukan maknanya perempuan jahat. Anak kahwin dengan janda, mak sampai mengamuk. Bapa pergi mengamuknya? Janda tu kau puang kan? Yang kita nak mengamuk, anak laki-laki kita kahwin dengan lelaki juga, baru kita mengamuk. Betul tak? Dah kalau janda, perempuan ke lelaki? Puang sama juga. Nolak power pada anak dara. Boleh beranak dan sebagainya. Jadi terimalah. Ubah balik. Janda bukan bermakna jahat. Kalau putih kita kata lawa, hitam tak lawa. Dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit, toki tak lari jauh, buat dalam raga mutuk mau orang petang-petang. Siapa? Ni cucu aku ni, aduk Kuala Lumpur.
Cucu hak duduk sini hak ipoh, hitang tu dah bawa orang motor. Faham tak? Ni salah besar kita. Orang gemuk kita kata uduh. Dia kahwin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah gemuknya tak ada hak kuru-kuru sikit. Dah nak orang ni dia nak gemuk. Nah, dia tengok comel. Hitang tu cantik ke? Kalau tak cantik, hak kulit hitam Afrika tentu tak ada suami. Ni hak di Afrika macam-macam tribe, macam-macam suku kaum. Hak pakai bulu jagung saja, hak pakai daun saja. Nah, hak nampak macam ke neti ingat mo. Ada suami tau? Ada. Lepet bubur seluk atas kepala ni. Bubur seluk, bubur ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak ke dia. Siapa berebu. Nah, maka kalau bak kahwin dua ni memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk Alam Barzah. 1 jam. Saya pun mengajar Alam Barzah begini. Akhirnya menangis-nangis. Nah, hak puang ni, staf-staf perempuan ni, pegawai-pegawai officer ni siapa kesak di tudung ni. Air mata. Hak lelaki pula siapa nangis sedih belaka. 5 minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pula. Suka. Dalam masa sekejap dia boleh jadi dah ingat dah alam barzah tadi. Nampak tak? Jangan main. Bak kahwin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Orang puan tak suka dengar. Memang seronok pun. Semua kita tanya nak belaka. Cuma tak berani saja. Tok Guru Gayung seorang ni bini. Betul tak? Saya jumpa dengan Ayahanda 3 lain. Sahabat saya. Pakak besar dah. Tak mau kabur nama. Dia kata, Ustaz, awak kan ni boleh kahwin 2 orang? Dia kata, dah awak 3 lain kan? Ni, body gini, body. Minum air dengan saya 2 orang ni. Tidak kan jadi Ayahanda. Kalau kuruh macam ke cicak kobing, orang panggil Ayahanda tu. Tu beleda. Tangan gini, aku kayu ni dengan kokar penuh telengang ni. Maknanya kalau katok gini, belah 2 meja. Minum air. Tarik. Ustaz, awak 3 lain kan? Tahu dah 3 lain, tapi isteri saya 4 lain. Isteri dia 4 lain. Dia tak lawang. Nampak? Seorang kawan dia ngajar taekwondo seluruh Malaysia. Kadang siapa ke Sabah, siapa ke Brunei, di Singapura dia ajar taekwondo. Memang dia minat taekwondo. Dia kecil. Umur dia 30 lebih black belt. Dia seorang ke bini, tak berani dengan bini dia. Kau bini dia dah sebut nama, bini dia buat gini. Gitu gi. Tak. Mu suka ke mu sendiri. Gitu. Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngajar bab isteri 2 apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Kita tanya pengarah-pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh dia koyok kursi ni. I tak nak, I nak I bini juga. Nampak? Tu di pejabat, di balik di rumah gini sembah bini. Padahal bini ni tak sekolah pun. Dekat tang 2. Cek kita bini. Takut dah. Jangan bimbang lah orang perempuan. Jadi bila kita nak pada seorang laki-laki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Betul pepatah perigi mencari timba adalah sudah tidak dipakai lagi. Dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki tu baik, rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia, maka boleh beritahu hasrat supaya ambil dia sebagai isteri. Jadi adakah bila kita nak berpoligami kita kena beritahu kepada isteri? Tak payah. Dah kalau kita nak beritahu, silakan. Nampak? Tak ada masalah pun. Tak wajib beritahu, tak wajib tak beritahu. Kita tengok mana yang terbaik. Cuma ingat, orang perempuan jangan bila kita tengok orang kahwin seorang lagi, jangan kita kata jahat kepada isteri kedua. Dan ni orang Melayu bila dikahwin, dia akan kata perampas suami orang. Salah. Ini bukan perampas suami orang. Poligami harus dalam Islam. Kalau kita kata perampas, makna kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai.
Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mak kita sendiri. Sedangkan mak kita berpoligami. Betul tak? Mak kita siapa? Ummul Mukminin. Isteri-isteri Rasulullah. Sebelah orang. Mak kita tak? Ummul Mukminin. Ibu bagi sekalian orang beriman. Bila kita kondeng poligami orang bermadu, kita kondeng mak kita sendiri. Wajib kita kena hormat Ummul Mukminin. Nah, jangan mulut celupak. Yang rampah rumah suami orang, dia kahwin orang dengan suami orang, lepas tu dia suruh cerai isteri tua. Ini baru perampas suami orang. Faham? Kalau kahwin untuk berkongsi tak ada masalah, bermadu. Nah, madu tu manis ke pahit? Manis. Faham? Cuma banyak lah ni madu tidak asli. Faham tak? Dulu kalau jual orang kampung jual asli, ni kita pergi ke Merah Island berhenti tepi jalan orang asli jual pun hok tipu. Tak usah kata hok orang kampung jual. Orang asli pun asli. Padahal bukan madu tu asli, dia asli. Faham tak? Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Tu asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Dibubuh maknanya obat. Jadi semut tak urung. Jadi nak tahu mana? Senang je madu asli ni. Kalau kita buat balik di rumah, bini marah. Asli je tu. Orang laki-laki suka tak kahwin seorang lagi? Ni pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah kahwin tak? 2 1. Lepas tu bila seorang lagi? Ya ke tak? Tengok pada mukamu ni negak rumah. Nampak tak? Jadi baik, kalau awak jadi isteri, awak suka suami awak kahwin seorang lagi? Tak suka tak? Begitu juga orang perempuan. Patut tak boleh salah ke dia. Dia tak suka bermadu, jangan marah ke dia. Itu sudah fitrah. Dah leceh kita jadi orang puang. Kita suka tak suami kita kahwin seorang lagi? Betul kita tak suka. Cuma orang perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi. Tapi kalau suami dia kahwin lagi, suami dia tidak mampu, nasihat. Jangan bang. Saya belum suruh beli selipar RM30 pun abang beli RM3. Jadi kalau nak kahwin lagi, berhati-hati. Biarlah kita ada cukup nafkah. Dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita. Baru dia tak marah. Bang, piti duit 1,000, bagi 2. Tu amalan kita. Bang, piti 3,000, bagi 6. Bang, beli gatal sorak, beli 2. Maka dia seronok dengan kita. Selalu awak pergi makan angin apa semua, maka baru dia tak marah. Ni dah. Bang, selipar ni putus dah. Beli hak baru lah. Nak buat jalan petang karang. Brung, tak lalu motor. Bini kata, sayang sungguh abang aku. Aku suruh beli kasut, pergi selalu kedai. Padahal bukan dibeli kasut, pergi cari dawa. Balik cocok. Masuk dawa, suruh pakai lagi kasut. Bini suruh beli gelang baru 280. Aluh tu tak beli pun. Dia kata tak ada duit. Lepas tu beli mesin ngai Shimano 12 ball bearing RM700 boleh. Ni kata bodoh nak kahwin ramai. Bini hak seorang pun mundak wui kemewahan. Biar bini seorang ni mu sombak makanan siapa mutah, barulah dia beri mu kahwin lagi. Dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hak mana? Rata mana pagi ni? Ni hak sipu, ni 4 segi, ni 3 segi, ni 4 segi. Ni 5 kilo, ni 3 tair, ni 14 gram. Barulah dia tak marah. Ni kawan tu pakai getah ikat ikan pakai tangan. Gicu pun beli pasar malang RM6 gicu. Sekali ponyoh patuh lekat atas hidung gitu. Faham tak? Lepas tu mu nak kahwin lagi pula. Kain tudung dia beli hak RM3-10 berkeduk-keduk sekali. Macam mana dia nak beri kita kahwin lagi? Kita sendiri tak mampu. Dia suruh kita beli beg tangan hak 200-300, kita beli beg tangan hak 13 riyal. 2 kali pakai cabut.
Kita spoiler kereta saja ni 450 boleh jemur seluar dalam spoiler. Tak, jadi kita sendiri tidak adil dengan isteri yang satu, macam mana dia nak rasa redha kita bermadu. Jadi kita berikanlah dia rasa keseronokan dalam kehidupan. Akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap sama, dan dia tidak akan rasa dianaktirikan walaupun bermadu. Maka dalam keadaan begitu barulah aman damai. Dan jangan tipu isteri kita, kahwin tak khabar ke dia, kahwin tak khabar ke dia, kesian ke dia, jadi kita seolah mempermain-mainkan dia. Beritahu molek, sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ni, kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia, biar dia berhubung dengan bini kita. Ni awet abang hok baru ni, kawan lah dengan dia, nak chatting lah dengan dia. Kalau awak kawan molek kat gigi, ai kahwin lah. Jadi nak kahwin yang terbaik, biarlah yang isteri kita suka, isteri kita seronok dengan orang tu. Boleh jadi, boleh. Tak percaya, terang. InsyaAllah. Jangan tipu dia. Ni nama perempuan, ni nombor telefon, ni BBM dia, ni WhatsApp dia, ni dia punya Facebook, ni dia punya tweet. Awak kawan dengan dia. 3-4 bulan lagi serasi, saya kahwin dengan dia. Kalau tak serasi, tak apalah, saya cari hak lain pula. Katalog banyak. Jadi